Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid Tuan Haji Jafilus, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku Urus Harta Cara Rasulullah, Fiqh Muamalat oleh Dr. Muhammad Zaki Yahpar Al-Yahya. Kita masih lagi berada dalam bab yang ke-6 yang bertajuk Ar-Rahnu, iaitu gadaian. Hari ini kita masuk muka surat 54, Rukun dan Syarat Gadaian. Rukun gadaian. Dalam kontrak gadaian terdapat beberapa unsur penting yang memainkan peranan utama dalam membentuk kontrak tersebut. Unsur-unsur terdiri daripada ungkapan, penawaran dan penerimaan, ijab dan qabul. Yang kedua adalah penggadai. Yang ketiga adalah pemegang barang gadaian. Yang keempat adalah barang yang digadai. Dan yang kelima adalah hutang. Menurut ulama, unsur-unsur inilah yang dinamakan sebagai rukun gadaian. Kelima-lima ini mengikut pandangan ulama adalah rukun gadaian. Dalam konteks muamalah sekarang, segala dokumen yang berkaitan dengan kontrak boleh mengambil tempat bagi ungkapan penawaran dan penerimaan bagi kontrak tersebut. Kalau muslimin dan muslimat baca buku Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Zuhaili, memuat naikkan antara rukun yang sangat penting dalam tajuk Ar-Rahnu adalah ijab dan qabul, penawaran dan penerimaan. Segala dokumen yang penting, perjanjian hitam dan putih, itu mencerminkan rukun ijab dan qabul, penawaran dan penerimaan. Sangat penting. Ada orang yang meletakkan barang gadaian, dia tak mampu nak bayar hutang. Ketika mana dia meninggal dunia, ahli waris datang menuntut. Ahli waris tak tahu yang ayah dia ada meninggalkan hutang yang besar. Contohnya, diletakkan geran tanah, tidak ada ijab dan qabul, penawaran dan penerimaan dari sudut hitam dan putih. Maka itu pada pandangan Dr. Wahbah Zuhaili
satu benda yang sangat penting. Ketika mana ingin mengikat kontrak ar-rahnu, perlunya ada perjanjian hitam dan putih. Syarat penggadai dan pemegang gadai. Penggadai dan pemegang gadai merupakan salah satu rukun dalam kontrak gadaian. Ulama mensyaratkan keahlian bagi kedua-duanya sebagaimana keahlian yang wujud dalam kontrak jual beli dan kontrak-kontrak kebajikan yang lain. Kedua-duanya hendaklah cukup umur, berakal, tidak ditahan dari mengendalikan hartanya dengan sebab membazir dan tidak dipaksa. Kanak-kanak yang belum baligh, orang gila, safih, orang bodoh, muflis dan seumpamanya tidak boleh dan tidak harus mengadakan kontrak gadaian. Harta mereka hendaklah ditahan bawah jagaan wali atau penjaganya. Mestilah orang yang nak menggadai dan orang yang nak menerima barang gadaian, mereka yang berkelayakan, bukanlah budak-budak, bukanlah orang yang tidak baligh, bukanlah orang yang ditahan hartanya. Kalaulah dia seorang kanak-kanak, maka akan diuruskan oleh wali atau penjaga harta tersebut. Ulama mengharuskan gadaian barang milik orang lain dengan sebab kekuasaan syarak, kuasa yang diberikan oleh syarak, seperti ayah atau wasi kepada kanak-kanak kecil atau penjaga kepada orang yang ditahan hartanya daripada diurus dengan syarat adanya maslahah dan kepentingan bagi kanak-kanak itu. Contohnya, wali terpaksa menggadaikan harta untuk menyara kos kehidupan kanak-kanak tersebut sebelum kos saraannya akan meningkat pada masa yang terdekat jika pembeliannya dilewatkan. Pembelian ini tidak dapat dilakukan dengan bayaran tunai. Para ulama meletakkan beberapa syarat bagi wali atau penjaganya untuk menggadaikan harta mereka. Antara syarat-syaratnya adalah seperti berikut. Yang pertama, pemegang barang gadaian mestilah seorang yang jujur, adil, dipercayai dan tidak bersifat khianat. Ini masyhurnya dia dengan perkara tersebut. Bila sebut nama Tuan Haji, semua kenal. Dia seorang yang baik, dia seorang yang adil, dia tidak bersifat khianat, maka dia layak untuk menguruskan harta anak yatim. Kalaulah masyhurnya dia, masuk satu kawasan, sebut nama dia, tahu dia ini seorang yang khianat, tidak adil, maka gugurlah syarat yang pertama. Yang kedua, pemegang gadaian merupakan seorang yang senang kehidupannya. Ini antara rukun yang penting. Jumhur fuqaha sependapat tentangnya. Kalaulah orang yang nak menguruskan harta, orang yang tidak ada wali ataupun ditinggalkan ibu dan ayah, mestilah orang-orang yang senang kehidupannya. Sebab dia tidak ada niat ataupun keinginan untuk mengambil harta anak yatim ataupun harta yang ditinggalkan tersebut dengan cara yang batil. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat bagi wali atau penjaganya mestilah mengadakan saksi bagi kontrak gadaian. Saksi adalah benda yang sangat penting, di samping adanya perjanjian hitam dan putih. Yang keempat, tempoh hutang
hendaklah pendek pada pandangan uruf setempat. Kalaulah ayah meninggal dunia, ditinggalkan aset, memang ada hutang RM10,000, dan uruf setempat di kawasan Sungai Relong kebiasaannya RM10,000 dibayar dalam tempoh 4 bulan. Maka 4 bulan tersebut adalah uruf yang sesuai mengikut pandangan setempat. Syarat ungkapan penawaran dan penerimaan ijab dan qabul. Ungkapan penawaran dan penerimaan merupakan sebahagian daripada rukun gadaian. Gadaian bermula dengan ungkapan penawaran dan penerimaan dari kedua belah pihak penggadai dan pemegang gadai, dalam bentuk perkataan seperti kata penggadai, saya gadaikan barang ini kepada kamu sebagai cagaran hutang saya sebanyak RM1000. Pemegang gadai pula berkata, saya terima gadaian ini, atau dalam bentuk tulisan bagi mereka yang boleh bercakap. Bagi mereka yang bisu, boleh melakukan aktiviti penawaran dan penerimaan dalam bentuk tulisan atau isyarat yang memberi faham. Akan tetapi kuasa gadaian tidak berjalan selagi pemegang gadai belum menerima barang gadaian dengan keizinan penggadai. Barulah bermulanya kontrak gadaian. Dia hutang banyak, RM300,000, dah diberi kelonggaran untuk tangguh beberapa kali, tak mampu nak bayar. Dan ketika itu seorang suami meletakkan geran tanah rumah dia yang hampir semisal dengan RM300,000. Padahal rumah tersebut dibuat kontrak 30 tahun dengan bank. Suamilah yang membayar dalam tempoh 20 tahun. Isteri tak keluarkan duit 1 sen pun. Tetapi hak wilayah ada pada isteri ketika mana nama geran tersebut atas nama isteri. Walaupun suami yang bayar, perlulah mendapat keizinan isteri sebelum meletakkan arahan gadaian geran tanah tersebut. Ada keizinan isteri. Syarat-syarat ungkapan penawaran dan penerimaan ijab dan qabul pada kontrak gadaian adalah sama dengan syarat-syarat kontrak jual beli. Antaranya ialah, yang pertama, tidak diselangi antara dua ungkapan penawaran dan penerimaan oleh perkataan yang tiada kena-mengena dengan gadaian atau diam yang terlalu lama. Ditawarkan RM1000, ketika mana tak mampu nak bayar, ditawarkan RM1000 itu dengan seekor kambing. Maka orang yang ingin memegang barang gadaian berfikir panjang atau sembang perkara yang lain, maka akad kontrak gadaian tersebut adalah tidak sah. Ketika mana ditawarkan dan orang yang ingin memegang barang gadaian mestilah menyambut dengan cepat. Yang kedua, bagi lafaz ijab dan qabul, penawaran dan penerimaan, tidak ada sebarang ta'liq gadaian ke atas sesuatu perkataan kecuali perkataan jika kamu kehendaki, dan perkara yang dikehendaki oleh akad, maka tidak sah gadaian jika penggadai berkata, jika bapa saya mati, maka saya gadaikan barang ini kepada kamu sebagai cagaran hutang saya sebanyak RM1000. Maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Meletakkan lafaz ta'liq, ada syarat. Aku akan letakkan barang gadaian kalau ayah aku meninggal dunia. Ayah dia boleh jadi meninggal dunia hari ini, esok, atau bila pun tidak tahu.
Ketika mana meletakkan lafaz ta'liq, maka akad gadaian tersebut adalah tidak sah. Yang ketiga, kontrak gadaian tidak dikaitkan dengan waktu. Selepas bab ini, kita akan sentuh bab yang ketujuh, berkaitan tentang qardun, hutang. Hutang kita kaitkan dengan waktu. Pinjam RM1,000, janji nak bayar dalam tempoh sebulan. Ada waktu. Tak mampu nak bayar, minta tangguh sebulan lagi. Ada waktu. Ketika mana diberi tempoh tangguh beberapa kali, tak mampu nak bayar RM1,000, maka diletakkan barang cagaran. Dan ketika mana diletakkan ar-rahwan, diletakkan ar-rahnu, barang cagaran, maka tidak boleh dikaitkan dengan waktu. Sebab apa? Barang cagaran telah dipegang, hutang dikira selesai, ketika mana bayar, barulah barang cagaran diserahkan kembali. Tidak boleh dikaitkan dengan waktu. Yang keempat, bagi lafaz ijab dan qabul, syarat penawaran dan penerimaan adalah tidak disyaratkan dalam kontrak gadaian sesuatu yang memudaratkan penggadai, seperti diletak syarat manfaat gadaian itu bagi pemegang gadai, atau memudaratkan pemegang gadai, seperti diletak syarat jangan jual barang gadaian apabila sampai masanya. Ini juga tidak dibenarkan oleh syarak. Kita dah tahu dah dia tangguh hutang banyak kali, letak barang gadaian, makan masa tahun, tak bayar juga. Maka ketika itu, orang yang meletak barang gadaian tidak boleh meletakkan syarat, kalaulah aku tak bayar hutang tersebut, maka barang gadaian tersebut tidak boleh dijual. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Itu adalah hak milik mutlak. Kalaulah handphone sebagai barang cagaran, maka dia boleh guna selagi mana hutang tersebut tidak dilangsaikan. Sampai satu tempoh dia tak nak guna, orang tersebut tak bayar lagi hutang, maka dia dibenarkan oleh syarak untuk menjualnya, untuk menebus hutang. Itu yang keempat. Yang kelima, antara ungkapan penawaran dan penerimaan mestilah sama dari segi kandungan, maka tidak sah gadaian jika disebut dalam ungkapan penawaran dua barang, tetapi disebut dalam ungkapan penerimaan hanyalah satu barang. Itu juga tidak dibenarkan oleh syarak. Penggadai menyebut nak bagi 2 ekor lembu. Pemegang gadai sebut, aku terima, tapi aku terima seekor lembu. Dan lafaz yang ditawarkan oleh penggadai tidak sama yang diterima oleh pemegang barang gadaian, maka akad tersebut adalah akad yang tidak sah. Mengikut pendapat jumhur ulama, perkaitan syarat dalam sirah dibahagikan kepada beberapa bentuk. Antaranya yang pertama adalah syarat sahih. Apa itu syarat sahih? Iaitu syarat yang dikemukakan dalam sirah bertepatan dengan tuntutan dan maslahah kontrak gadaian. Ia tidak memberi apa-apa kesan negatif terhadap kontrak atau pihak yang terlibat. Antaranya mensyaratkan supaya mendahulukan pembayaran hutang kepada pemegang gadai ini apabila berlaku pertindihan pemiutang-pemiutang ke atas seorang penggadai. Ini adalah syarat yang sahih. Si fulan merupakan orang yang ke-10, dia berhutang. Dia dah pegang dah barang gadaian, dibenarkan oleh syarak. Dia sebagai pemegang barang gadaian jumpa dengan orang yang memberi barang gadaian, dia tahu
saya merupakan orang yang ke-10 yang berhutang dengan dia, tapi saya nak diawalkan, sayalah orang yang pertama yang kamu perlu lunaskan hutang berbanding dengan 9 yang telah lama. Itu adalah syarat yang sahih, dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, syarat yang batil atau tidak bermanfaat, iaitu syarat yang dikemukakan dalam kontrak gadaian tidak mendatangkan apa-apa keuntungan, maslahah, serta tidak mempunyai apa-apa tujuan, seperti mensyaratkan supaya tidak mengambil manfaat dari binatang gadaian melainkan susunya sahaja, mengambil manfaat hanya pada sebahagian barang, tidak sebahagian yang lain. Syarat-syarat seumpama ini tidak membatalkan atau mempengaruhi kontrak gadaian, malah itu terbatal dengan sendirinya. Ini adalah syarat yang batil, yang merosakkan akad. Dia hutang RM5,000, dia bagi seekor lembu. Selagi mana dalam tempoh dia pegang lembu tersebut, dia letak syarat, kamu boleh manfaatkan susunya sahaja. Padahal dalam tempoh 3 bulan tersebut, ketika mana dia memegang seekor lembu, dia berhak untuk mengambil najis lembu tersebut untuk dijadikan sebagai baja. Dia berhak untuk menunggangi lembu tersebut. Dia berhak untuk menggunakan lembu tersebut untuk pertanian. Itu adalah hak milik mutlak bagi orang yang memegang barang gadaian, selagi mana hutang tidak dilangsaikan. Kalaulah diletakkan syarat pada awal, hanya susu lembu sahaja atau susu kerbau sahaja, maka itu membatalkan akad. Sama juga kalaulah orang tersebut hutang banyak, dia meletakkan homestay dia sebagai cagaran hutang, tapi pada awal kontrak gadaian dia sebut, Haji, homestay ini ada 2 tingkat, Haji boleh duduk tingkat yang pertama je, tingkat kedua Haji tak boleh duduk sebab banyak barang-barang keluarga. Maka akad itu membatalkan, merosakkan ar-rahnu. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, syarat-syarat yang membatalkan atau merosakkan kontrak gadaian, iaitu kewujudan syarat tersebut dalam kontrak menyebabkan ianya terbatal, atau syarat yang boleh memudaratkan penggadai atau pemegang gadai. Para ulama Syafi'i berpendapat syarat-syarat seumpama ini akan membatalkan kontrak gadaian kerana menyalahi tuntutan yang terdapat dalam kontrak gadaian. Ini sama juga dengan poin yang kedua. Ketika mana orang yang memberi barang gadaian meletakkan syarat, Haji boleh guna yang ni sahaja, yang ni tak boleh, ini boleh, itu tak boleh, maka itu akan merosakkan dan membatalkan akad ar-rahnu, iaitu akad gadaian. Syarat hutang. Hutang sebagai salah satu rukun dalam gadaian. Ulama mengemukakan syarat tertentu bagi hutang dalam kontrak gadaian. Antaranya, yang pertama, hutang yang diberi merupakan sabit serta wajib dibayar oleh penggadai, seperti hutang terhadap nilai barang yang dirosakkan. Tidak sah hutang yang dijanjikan pemberiannya kepada penggadai pada masa yang akan datang. Kita sentuh tadi, ketika mana dah letak barang gadaian, tidak boleh meletakkan tempoh waktu. Barang gadaian itu diberikan ketika mana hutang dilangsaikan. Kalaulah esok, maka terbatalnya akad ar-rahnu. Kalaulah melebihi beberapa tahun, barulah terbatalnya ar-rahnu.
tidak boleh diikutkan dengan tempoh waktu. Yang kedua, hutang tersebut adalah tetap lazim pada masa itu atau akan menjadi lazim seperti hutang harga barang yang dibeli daripada kontrak jual beli yang telah sempurna. Penggadai berkewajipan membayar harga barang yang ditangguhkan. Begitu juga hutang bagi harga barang dalam tempoh pemilihan. Hutang ini dianggap sahih kerana kontrak yang ada padanya pemilihan akan berubah menjadi lazim setelah berakhir tempoh pemilihan. Contoh yang paling mudah yang boleh kita faham, satu benda yang belum lazim tapi akan lazim setelah sampai tempohnya. Contohnya, orang yang meletak barang gadaian, meletakkan gadaian motosikal. Motosikal tersebut masih lagi berbaki dengan bank 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan, motosikal tersebut dipegang oleh pemegang barang gadaian. Dia tidak perlu membayar hutang dengan bank dalam tempoh 6 bulan tersebut. Itu adalah benda yang perlu diuruskan oleh penggadai. Orang yang memegang barang gadaian hanyalah mengambil manfaat motosikal tersebut sampailah sehingga menjadi lazim. Setelah 6 bulan penggadai membayar dengan bank, barulah ditukar dengan nama penggadai. Itu juga dibenarkan oleh syarak. Dalam tempoh ingin menjadi lazim, pembayaran tersebut akan ditanggung oleh penggadai, bukannya pemegang barang gadaian. Yang ketiga, hutang yang diberi diketahui kadar dan jumlahnya. Hutang yang tidak diketahui jumlah dan sifatnya boleh membatalkan kontrak gadaian. Tidak sah gadaian yang tidak diketahui kadar hutang dan sifatnya. Hutang tersebut mestilah jelas. Hutang RM6,000, sifatnya bagaimana? Dia hutang RM6,000, tak mampu nak bayar, dia letakkan cagaran sebuah motosikal. Jelas motosikal jenis apa. Ketika mana jelasnya kontrak hutang tersebut, barulah sah barang gadaian tersebut. Syarat barang gadaian. Barang gadaian sebagai salah satu rukun dalam gadaian. Ia merupakan hutang yang ditahan pemegang gadai bawah jagaannya untuk menebus semula hutang yang diberikan kepada penggadai. Para ulama berpendapat bahawa barang gadaian hendaklah terdiri daripada bahan yang boleh dijual sebagaimana syarat barang jualan dalam kontrak jual beli. Antara syaratnya adalah seperti berikut. Yang pertama, bagi syarat barang gadaian, barang yang digadai hendaklah sah dan boleh dijual dan berupa benda, bukan manfaat. Manfaat tidak harus dijadikan sebagai barang gadaian kerana tidak wujud semasa kontrak, seperti menggadaikan manfaat rumah sahaja tanpa rumahnya. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Mengambil manfaat rumah, haji, selama tempoh yang saya tak bayar hutang, haji boleh duduk rumah ini, haji boleh manfaatkan, tapi dengan syarat rumah secara fizikal bukanlah hak milik haji. Maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Bukan hanya senya untuk mengambil manfaat. Hutang tak bayar dah lama, maka rumah tersebut boleh dijual oleh orang yang memegang barang gadaian. Yang kedua, barang itu semestinya wujud ketika kontrak gadaian dibuat
dan boleh diserah apabila dikehendaki. Oleh itu, tidak sah barang gadaian, sesuatu yang berada di luar kemampuan penggadai, menyerahkannya seperti barang yang telah dicuri dari penggadai. Barang tersebut mestilah hak milik mutlak orang yang ingin meletakkan barang gadaian. Harta yang telah dicuri, harta yang telah disewa, itu tidak boleh dijadikan barang gadaian. Yang ketiga, syarat bagi barang gadaian adalah barang gadaian tersebut hendaklah berharga pada pandangan syarak dan diambil manfaat daripadanya walaupun pada masa hadapan, boleh menebus hutang daripadanya, tidak harus menggadaikan barang yang tidak berharga seperti menggadaikan 2 biji beras. Itu adalah benda yang tidak berharga. Berharga pada pandangan syarak, kita pernah sentuh dalam bab yang pertama, adalah benda-benda yang dihalalkan, dibenarkan oleh syarak. Letak barang gadaian seperti arak, bangkai, khinzir, anjing dan sebagainya, walaupun ada nilai, tetapi barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak berharga pada pandangan syarak. Yang keempat, hendaklah barang tersebut suci atau kena najis yang boleh dibersihkan. Tidak sah gadaian benda yang najis seperti arak atau khinzir. Begitu juga tidak sah menggadai benda yang kena najis dan tidak boleh dibersihkan seperti minyak cair yang kena najis. Tidak sah gadai barang yang haram diguna seperti dadah dan seumpamanya. Ini juga tidak dibenarkan oleh syarak untuk menjadikan barang gadaian. Dan kebanyakan ulama juga sebut senjata juga tidak dibenarkan untuk menjadi arrahan, barang gadaian. Yang kelima, barang gadaian hendaklah diketahui dan dimaklumi keadaan bentuk fizikalnya. Sekurang-kurangnya makluman itu dapat menghilangkan pertelingkahan pada kebiasaan antara pihak yang berkontrak. Mestilah benda yang jelas. Nak bagi rumah di mana? Di Bukit Jana, lorong mana, tahu, dan rumah tersebut mestilah ada. Dengan tujuan tidak akan berlakunya pertelingkahan antara penggadai dan pemegang barang gadaian. Yang keenam, barang gadaian merupakan milik penggadai atau berada dalam jagaan atau penguasaan wilayah penggadai, atau milik orang yang ditahan dari mengendalikannya, sedangkan penggadai sebagai penjaga atau penerima wasiat, wali atau wasi, atau barang gadaian itu merupakan barang yang dipinjam. Mestilah pemilikan yang sempurna orang yang ingin meletakkan barang gadaian. Dia yang bayar geran tanah rumah tapi atas nama isteri, hak wilayah dia terletak pada bahu isteri. Isteri tak benarkan, walaupun suami dah bayar dalam tempoh 20 tahun, maka tidak sahnya barang tersebut, geran tanah tersebut dijadikan barang gadaian. Dia pergi ke kereta sewa kereta 5 hari, guna 2 hari, hari ketiga diletakkan sebagai barang gadaian, maka barang tersebut juga tidak dibenarkan oleh syarak, sebab itu adalah benda yang dipinjam, bukanlah hak milik mutlak bagi orang yang memberi barang gadaian. Yang ketujuh, barang gadaian tidaklah terdiri daripada benda yang cepat rosak, sedangkan masa bayaran hutang berakhir selepas kerosakan barang. Ini kita telah sentuh sebelum ini. Contohnya pada pandangan Dr. Wahbah Zuhaili,
meletakkan contoh sabun. Si fulan ada kilang sabun, hutang RM1,000, dia letakkan contohnya 100 kilogram sabun. Dalam tempoh 2 bulan barulah mampu nak bayar hutang. Ketika mana selepas 2 bulan, orang yang memegang barang gadaian ingin menyerahkan kembali 100 kilogram sabun, sudah pasti akan menyusut dia punya kilogram. Sebab dalam tempoh 2 bulan dia akan mengambil manfaat sabun tersebut. Maka barang gadaian tersebut adalah benda yang cepat rosak, akan susut nilainya, maka tidak dibenarkan oleh syarak. Penyerahan dan penerimaan barang gadaian, ijab dan qabul bagi barang gadaian. Cara penyerahan dan penerimaan barang gadaian. Kuat kuasa gadaian hanya berjalan selepas pemegang gadai menerima barang gadaian setelah mendapat keizinan penggadai. Para ulama telah menerangkan cara penyerahan dan penerimaan barang gadaian. Antaranya, yang pertama, jika barang gadaian itu harta ta'alih, iaitu harta yang tetap seperti rumah, tanah dan sebagainya, hendaklah penggadai membenarkan pemegang gadai menguasai barang ini. Hal ini berdasarkan kepada kesepakatan ulama. Letak geran tanah 2 ekar, ada musangking, maka tanah tersebut selagi mana hutang tidak dibayar, dia pegang tanah tersebut, maka dia boleh mengambil manfaat. Selagi mana hutang tidak dibayar, dia boleh menguasai tanah tersebut. Sama juga kalaulah kereta, motosikal ataupun rumah. Itu adalah kesepakatan ulama. Dia boleh mengambil manfaat dengan cara yang halal. Yang kedua, jika ia boleh dialih atau digerak, hendaklah digerak atau ditarik kepada pemegang gadai mengikut pendapat kebanyakan ulama. Kalaulah barang gadaian adalah kereta, kalaulah barang gadaian adalah benda yang boleh bergerak, motosikal, lembu, kerbau, kambing, mestilah dibawa kepada orang yang ingin mengambil barang gadaian dan dilihat barang gadaian tersebut. Itu adalah pendapat kebanyakan ulama. Yang ketiga, bagi penyerahan dan penerimaan barang gadaian, jika barang gadaian merupakan hak bersama antara penggadai dan rakan kongsinya, hendaklah diterima kesemua barang tersebut. Mestilah mendapat keizinan semua. Hutang banyak, ada satu tanah, tapi tanah tersebut ada 4 nama. Kebetulan arwah mak bagi adik-beradik 4 orang, termasuk dengan orang yang berhutang. Maka ketika itu, geran tanah yang ingin diletakkan sebagai arahan barang gadaian perlulah mendapat keizinan dengan 3 adik-beradik yang lain. Mereka setuju, barulah geran tanah tersebut dibenarkan oleh syarak untuk dijadikan barang gadaian. Syarat-syarat penerimaan barang gadaian. Para ulama telah bersependapat bahawa penerimaan barang gadaian merupakan syarat penting bagi kontrak gadaian. Para ulama telah menetapkan beberapa syarat penting bagi terima serahan barang gadaian. Antaranya adalah, yang pertama, hendaklah penerimaan barang gadaian itu dengan keizinan penggadai. Apabila barang gadaian sudah diterima oleh pemegang gadai, maka penggadai tidak boleh menarik balik gadaian tersebut. Ini benda yang sangat penting.
Tetapi perlunya ada perjanjian hitam dan putih. Suami lelaki berhutang, dalam hutang yang banyak, meletakkan geran rumah, tetapi geran rumah tersebut adalah nama isteri. Suami yang bayar dalam tempoh 20 tahun, isteri tak tahu pun, tapi dah buat akad perjanjian hitam dan putih antara penggadai dan pemegang gadai tanpa keizinan isteri. Dan ketika mana diterima oleh orang yang memegang barang gadaian, maka tidak boleh diambil semula oleh orang yang memiliki hak wilayah, iaitu isteri bagi suami tersebut. Tidak boleh. Ketika mana diserahkan, tidak boleh untuk dikembalikan semula, walaupun bawa ke mahkamah. Itu sebab pentingnya mendapat keizinan oleh isteri ketika mana dia adalah hak wilayah nama geran tersebut atas nama isteri, walaupun suami yang bayar. Yang kedua, syarat bagi penerimaan barang gadaian adalah hendaklah pemegang gadai dan penggadai berkeahlian dan berkelayakan melakukan kontrak pada masa penyerahan dan penerimaan. Mereka mestilah berakal, cukup umur dan tidak ditahan oleh undang-undang kerana dia masih kanak-kanak, gila atau bodoh dan dungu, serta lain-lain perkara yang melucutkan keahlian mereka untuk berkontrak. Syarat ini telah pun disepakati oleh imam-imam mazhab 4. Kontrak gadaian terbatal apabila penerimaan berlaku ketika pihak yang terlibat hilangnya keahlian. Ada perjanjian hitam dan putih dan sebagainya, tapi ketika mana melihat lafaz akad, orang yang menggadaikan barang adalah orang yang bawah umur, orang yang memegang barang gadaian cukup dan berkeahlian, maka akad tersebut juga adalah akad yang tidak sah. Kesimpulannya, kontrak gadaian bermaksud menjadikan sesuatu barang berharga, bernilai sebagai sandaran hutang yang diambil dari pemegang gadai, dan barang tersebut akan menjadi tebusan hutang apabila penggadai tidak mampu menjelaskan hutang tersebut. Kontrak ini merupakan salah satu daripada kontrak kebajikan yang bertujuan membantu golongan miskin dan dhaif bagi menyempurnakan hajat harian mereka. Kontrak ini dibuat pada bila-bila masa yang dikehendaki. Rukun-rukun dan syarat-syarat dalam kontrak gadaian ada persamaan dengan kontrak jual beli dan juga kontrak kebajikan. Sama sahaja. Adanya penggadai, pemegang gadai, barang gadaian, hutang dan lafaz ijab dan qabul. Persamaan ini boleh dilihat dari sudut keahlian dan kelayakan orang yang mengadakan dan melangsungkan kontrak jual beli dan kebajikan. Syarat barang yang harus dibuat gadaian adalah sama sebagaimana syarat barang yang terdapat pada kontrak jual beli. Penyerahan harta alih dan harta yang tidak alih serta bentuk penerimaan juga merupakan syarat yang terpenting dalam kontrak gadaian. Itulah tajuk yang berkaitan tentang ar-rahan. Wallahu ta'ala ala a'lam. Ada soalan? Orang yang memberi wasiat. Ayah sebelum meninggal dunia ada memberi wasiat. Sebenarnya ayah ada hutang dengan si fulan berapa, ayah ada hutang dengan si fulan berapa. Si anak yang ditinggalkan tidak cukup umur, dan ketika itu hutang perlu disegerakan. Dalam bab yang ketujuh kita akan sentuh ketika mana roh tersebut tidak membayar hutang yang dilunasi,
walaupun telah wasiat, maka orang yang memegang hak wilayah ataupun orang yang menguruskan harta anak yatim perlu segerakan bayaran hutang tersebut. Itu adalah wasi, orang yang memberi wasiat. Haji. Sana Haji. Baik. Meletakkan barang gadaian lembu kita sentuh sebelum ini, kalaulah atas kecuaiannya, maka dia perlu dipertanggungjawabkan ketika mana penggadai membayar hutang. Dia nak lembu ataupun kerbau dia, tapi lembu dan kerbaunya telah mati atas sebab kecuaian dia. Contohnya tak bagi makan, atau tersalah beri makan benda yang tidak sepatutnya, racun, maka dia perlu menanggung tanggungjawab tersebut. Tapi kalaulah mati bukan atas kecuaian, maka itu tidak menjadi tanggungjawab bagi orang yang memegang barang gadaian. Tidak, hutang tidak dikira hangus. Itu orang yang cerdik meletakkan barang gadaian perlu tahu dia nak letak barang gadaian apa. Kita pernah sentuh sebelum ini, si fulan hutang sikit je tapi tak ada aset. Dia hutang RM1,000, tak mampu nak bayar, dia letak geran tanah rumah, tak mampu bayar, maka geran tanah rumah tersebut menjadi hak milik orang yang memegang barang gadaian. Kalau ikut tidak semisal, RM1,000 mungkin harga rumah yang dia ada RM200,000, tidak semisal, maka orang yang ingin meletakkan barang gadaian perlulah ada kebijaksanaan untuk meletakkan harga yang semisal. Betul. Habis. Barang gadaian tersebut dikira selesai. Wallahu a'lam. Soalan? Contoh? Betul. Harga kereta akan disusut nilai ketika mana penggadai meletakkan kereta mungkin semisal atau mungkin lebih. Bagi kita sebagai pemegang barang gadaian meminta hutang tersebut dilangsaikan, contohnya, dan dia tak langsaikan, kita jual. Kalaulah kita jual lambat, maka disusut nilai tersebut, maka kita akan rugi. Tapi kalau kita jual selepas beberapa tempoh, mungkin kita akan dapat semisal atau dengan harga yang lebih tinggi. Baik. Handphone tu dia curi. Siapa yang curi? Pemegang barang gadaian. Itu atas kecuaian dia, maka dia akan dipertanggungjawabkan. Kalaulah penggadai datang bayar RM1,000, Haji ni RM1,000, saya nak handphone saya yang RM2,000, maka saya sebut minta maaf, hilang, dicuri oleh pencuri atas kecuaian dia, maka dia akan dipertanggungjawabkan. Dia bayar RM1,000, ya, harga handphone pun RM2,000 lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sentuh bab yang ke-7 bertajuk qardun, iaitu hutang.
Ini satu bab yang amat dekat dengan kita ketika mana kita meminjam duit. Apa pandangan Nabi SAW tentang perkara tersebut? Apa yang baik datang daripada Allah, segala kelemahan, kekurangan datang diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.